Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca dari surah Yunus pada ayat yang ke-67 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Qalu ittakhadha Allahu walada. Subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pencipta, pentadbir, penguasa, yang menentukan segala-galanya. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik.
Ayat yang kita baca pada hari ini cerita tentang Maha Suci Allah atau ketinggian dan keagungan Allah, serta Maha Suci Allah dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita baca pada hari ini, huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Dialah Allah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat, wan nahara mubsira, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Jadi ayat ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah dan mengaitkan dengan ayat yang sebelumnya, di mana ayat semalam kita baca Allah Subhanahu wa taala kata dialah yang maha perkasa, segala kemuliaan dan keagungan milik dia, kerana dia memiliki semua yang di langit dan semua yang di bumi. Okey, semua yang disembah selain dari Allah adalah skema. Semua yang disembah selain Allah adalah skema. Maknanya bukan Tuhan sebenar, mereka adalah Tuhan palsu. Yang sebenar adalah Allah. Sebab apa? Dialah juga yang menjadikan malam sebagai tempat kita berehat dan menjadikan siang sebagai terang benderang untuk kita bekerja. Maka itu sebahagian daripada nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang wajib kita syukuri, lalu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu mempunyai atau mengandungi tanda-tanda bagi kaum yang mahu mendengar. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar akan keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya. Okey. Jadi ayat ni masih lagi berkisar tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mahu mendengar hujah dan dalil, mereka akan mengambil peringatan daripada ini. Cuma orang lain ni dengar dah, tak ambil peringatan. Bukan dia tak tahu. Sampai isu sehari 2 hari ni duk berebut pasal penggunaan nama Allah. Dia nak guna juga. Tapi sebenarnya bukan dia nak guna sebab nak menyembah Allah. Dia nak guna sebab dia ada intention untuk mengkristiankan orang Islam. Kita dari sudut hukum tak ada masalah. Dalam Quran pun ada sebut. Orang-orang ni dia guna kalimah Allah, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka kata Allah ada. Dia kata Allah. Memang dia guna nama Allah pun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kata, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa yang cipta langit dan bumi, dia akan kata Allah. Cuma isunya sekarang ni, dia guna tu ada maksud lain. Bukan sekadar penggunaan dia semata-mata. Jadi orang yang tengok dalam rangka yang luas, dia kalau dia nak guna untuk diri dia tak ada masalah. Jadi tapi dalam kitab asal Bible pun tak ada kalimah Allah tu. Dalam asalnya adalah Lord ataupun God. Translation dia. Dan dalam hak yang paling asal tu, nama Tuhan dalam perjanjian lama Old Testament ialah Yahweh. Tak ada pun kalimah Allah.
Jadi oleh kerana orang Yahudi ni masa tu dia anggap kalimah Tuhan ni terlalu agung untuk disebut. Yahweh tu, nama Allah tu terlalu suci untuk digunakan. Jadi dia tukar, tinggalkan Yahweh tu jadi kalimah, terjemahkan sebagai Lord ataupun God, Tuhan. Jadi buat dia tidak berinteraksi dengan Allah dengan menggunakan kata nama khas bagi Allah. Kita ni Allah anugerahkan kepada kita ada nama bagi Allah. Malah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah tu ada nama-nama yang indah, yang baik. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Nabi SAW kata, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Atau kama qala Nabi SAW. Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. Siapa yang menjaganya, maka, dan siapa yang menghitungnya, dia masuk syurga. Jadi kita ni ada berinteraksi dengan Allah dengan panggil nama Allah. Allah memperkenalkan kepada kita nama-namanya. Dalam kitab Bible tak ada. Dia Godfather dia sebut. Godfather. Hak ada ialah Jesus, kata nama khas. Lepas tu Holy Spirit. Jadi sebab tu dia tak panggil Jesus, Jesus. Dia panggil sikit-sikit Jesus. Dia tak panggil Kalau dia pun panggil ayat mengeluh pun dia oh my god, oh my god. Oh my god, dia kata gitu yalah. Dan dari sudut permohonan, dalam kitab dia pun tak ada kalimah Allah ni. Kemudian mari pak kita, dia nak terjemahkan kalimah tu kepada Allah. Dari sudut hukum, kita kata kalau dia nak translate Al-Quran sebagaimana Allah Ta'ala kata bahawa mereka berkata yang cipta langit dan bumi adalah Allah. Quran mengisbatkan bahawa mereka ni kenal Allah, tahu tentang Allah. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, mereka ada intention lain daripada tu. Dia bukan nak guna nama Allah sebab dia nak kenal Allah tu, bukan kerana tu, tak. Dia ada maksud untuk mendekatkan Kristian kepada orang-orang Islam. Sebab tu yang kita baca gerakan kristianisasi ni, bagi orang peka dengan kristianisasi ni, dia akan tengok macam mana usaha mereka untuk mendekatkan Kristian kepada masyarakat Muslim. Salah satu seorang ibu Irene ke, yang di Indonesia tu, bekas padri wanita yang masuk Islam, dia kata memang gerakan gereja suruh panggil orang Kristian ni macam mana nak dekatkan diri kepada orang Islam. Hari raya orang Islam, kita pergi sambut. Jadi bila kita pergi sambut raya dia akan marilah masa raya kita tu. Bila dia mari raya kita, masa itulah syubhah-syubhah agama akan diajarkan. Jadi mereka ada maksud lain, bukan sekadar nak guna nama Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas tipu daya mereka, ada menjadikan orang-orang dalam Kristian tu kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Allah Ta'ala boleh jadikan perancangan mereka kepada kemenangan untuk Islam. Mudah-mudahanlah. Cuma kita sebagai orang Islam ni, kita kena peka dan alert lah tentang perancangan mereka. Dan kalau boleh gak apa-apa isu berkaitan dengan agenda kristianisasi, kita berlepas diri dan kita berhati-hati. Okey. Lah ni padri pun dah ada hak Melayu. Orang Melayu ni ada setengah ustaz tu dia memang tak asuk Melayu sungguh. Melayu ni bangsa keramat. Orang putih dah mari nak Kristiankan Melayu zaman berzaman dah tak berjaya. Sampai hari ni masih lagi tetap dengan Islam. Betul, zaman kita lawan dengan dia, tapi bila dia bagi kemenangan kepada kita, dia bagi kemerdekaan, orang Melayu pun jadi layu.
kita ni kadang-kadang saya duk fikirlah, dia kena ada lawan. Baru sparring dia tu, sparring ada panggil. Sparring ke sparing? Sparring. Kalau sparring tu tak payah spare pula lah. Sparring tu barulah kita ni lawan dia jadi semangat. Jadi bila ada musuh, barulah orang Islam tu jadi kuat. Kalau tak ada musuh, dia tak berlawan sama sendiri. Jadi Allah Ta'ala dulu zaman kita dia berperang dengan Portugis, Belanda, British, Jepun. Kuat agama. Bila merdeka, dia pun bagi. Tadi tak lawan, bila tak lawan tu kan, jadi hak lembut dengan lembutnya. Jadi lepas tu hak etis dengan etisnya. Zaman dulu tak tubik cerita gitu. Sama macam orang Myanmar, orang Rohingya, kita tengok tak. Walaupun dia ni ditindas dari sudut tu, tapi kekuatan agama dia kuat. Tak ada lah kita dengar mari sini jadi murtad tak. Pasal apa? Sebab bila dia dah lawan musuh, dia akan bina kekuatan. Bila musuh dia Islam, maka bila musuh dia kafir, dia akan bertambah kekuatan Islam. Tapi kalau musuh dia orang Islam, dia akan jadi anti kepada Islam. Itu masalah dia. Lah ni dalam ada sebahagian orang dia gunakan hujah politik untuk menanamkan kebencian terhadap Islam. Dia guna istilah lebay lah, politik gini lah, ulama menipu lah, begini. Betul lah, memang ada sedikit sebanyak tu kesilapan daripada orang-orang yang terlibat. Tapi biasanya orang-orang musuh Islam ni, dia akan kesalahan orang Islam, dia akan kata Islam yang salah. Inilah Islam gini. Padahal kesalahan bagi manusia tu memang biasa. Akhir lama-lama kelamaan orang akan mula membenci Islam. Anak-anak muda lah ni dia tak fikir dah tentang agama. Yang tu kita bimbang. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan terang banyak tentang soal tauhid. Nak mengembalikan manusia kepada Allah. Biar paksi kita ni kembali kepada Allah. Manusia ni kalau kita tengok Islam dengan Muslimnya, memang kita akan jadi lemah. Tapi Islam paksi dia bukan duduk pada orang Islam, pada Muslim tak. Dia duduk pada empunya syariat, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu bila kita baca Quran, Allah Ta'ala banyak sebut tentang dirinya, supaya manusia ni kuat akidah dia dan sedar bahawa kehidupan ni sebenarnya adalah berpaksikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Baik. Qalu ittakhadallahu walada, dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Mereka berkata Allah mempunyai anak. Subhanahu huwal ghani, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Huwal ghani, dialah yang maha kaya. Apa maksud kaya di sini? Dan apa relate dia dengan dengan dakwaan orang kafir bahawa Allah memiliki anak? Okay? Apa relation dia, hubungan dia, munasabah dia dalam ayat. Kenapa Allah Ta'ala nafikan sifat anak, kemudian dia kata dia yang maha kaya? Kalau dia satu tunggal, tak apa, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tu kita nampaklah kesinambungan. Pasal apa dia tak ada anak? Pasal dia tu tunggal esa. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata huwal ghani, dia yang maha kaya. Maha kaya di sini bermakna ni huwal ghaniyyu an kulli ma siwa wa kullu syai'in faqirun ilaih.
terkaya Allah daripada segala dari selainnya. Dari selainnya. Mana Allah ni, dia tidak berhajat kepada selain dia. Orang yang ada anak ni, pasal apa? Sebab nanti dia tua. Bila dia tua, dia penat. Dia nak kepada orang yang bantu dia. Dia pula nak kepada generasi, menyambung legasi dia. Pada namanya anak, ada beberapa perkara kebaikan kepada si ayah. Tapi kenapa? Kerana ayah ni dia perlu kepada anak. Allah huwal ghani. Dia kaya dah. Dia tak perlu kepada selainnya. Dia Al-Qayyum, berdiri dengan sendirinya. Dia As-Samad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia Allah, yang tidak berhajat kepada sesuatu pun dari makhluknya. Jadi Allah huwal ghani. Jadi kalau ada kata Allah ni memiliki anak, apa tujuan dia? Jadi yang mendakwa Allah memiliki anak, yang memiliki tujuan daripada dakwaan itu adalah mereka sendiri. Sedang Allah tidak berhajat kepadanya. Allah tak perlu pun pada dakwaan tersebut, dan Allah realitinya tidak perlu kepada anak. Orang yang jual nama Allah ada anak ni, mereka ada agenda dan kepentingan mereka sendiri. Okey? Sama ada mereka gelar Nabi Isa tu anak Tuhan. Siapa yang ambil faedah daripada dakwaan tersebut? Nabi Isa sendiri tak. Allah lagilah huwal ghani, dia maha kaya dah. Siapa yang ada agenda meletakkan Nabi Isa tu sebagai anak Tuhan? Akhirnya dengan sifat ta'assub itu dia pun bawa Nabi Isa ni anak Tuhan. Kemudian dia datang sebagai pemberi pengampunan. Lepas tu kita sebagai anak-anak Tuhan ni ada memiliki kuasa keampunan. Jadi kita sebagai padri-padri memiliki kuasa untuk mengampunkan manusia orang Kristian atas nama Jesus. Siapa yang untung? Padri tu lah. Nanti orang mari dia bayar, minta duit dan sebagainya. Dia memiliki kedudukan dan sebagainya. Adapun Nabi Isa sendiri tak ada faedah untuk dia jadi anak Tuhan, sebab dia pun tak ngaku. Allah Ta'ala sendiri, dia sendiri pun Al-Ghani, yang ada kepentingan hak bawah ni. Jadi sebab tu Allah murka kepada mereka. Ni, sebab tu Allah murka kepada mereka. Kerana mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya segala apa yang di langit dan di bumi. In 'indakum min sultanin bihadza. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Jadi kamu sebenarnya tak ada bukti bahawa Allah ni ada anak. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kamu berani atau mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui? Jadi berat dakwah ini kerana mereka mendakwa sesuatu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Orang yang mengada-ngadakan sesuatu dusta terhadap Allah
tidak akan berjaya. Benda yang reka. Kalau kita ni reka dari sudut sebahagian orang Islam lah, reka dari sudut ibadat. Reka ibadat salah dah. Dia termasuk menokok nambah syariat Allah, dan dia sebahagian daripada pendustaan terhadap Allah. Tiba-tiba dia mari reka sesuatu tentang Allah sendiri. Yang ni bahaya. Dia mari reka tentang sesuatu tentang Allah sendiri. Allah ni ada anak, dia kata. Oh, lagi dahsyat. Ni bukan bid'ah dah ni. Bid'ah ni reka ibadat ni. Ni reka Tuhan. Syirik ni berat pasal apa? Dia mereka-reka Tuhan. Kalau reka ibadat tu berat dah. Kalau kita ni sama ada reka ibadat pun tak boleh, reka Tuhan pun tak boleh. Apa jua bentuk rekaan terhadap Allah, sama ada pada dirinya atau syariatnya, maka itu adalah pendustaan terhadap Allah. Reka ibadat, maka tokok tambah syariat Allah, itu pendustaan. Allah tak ajar, tiba-tiba kamu royak. Benda ni mendatangkan rahmat Allah. Rekaan. Reka Tuhan, Allah tak ada anak, mu kata Allah ni ada anak. Sama ada Nabi Isa dia kata Nabi anak, Uzair anak. Orang Yahudi kata Uzair anak. Orang musyrikin kata malaikat itu anak Tuhan. Maka mereka mengada-adakan sesuatu bagi Allah, sekutu bagi Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, orang yang mengada-adakan sesuatu secara dusta terhadap Allah ni, la yuflihun, tidak akan berjaya. Macam mana tidak berjaya? Mata'un fid dunya, mereka mendapat nikmat di dunia. Ada yang mereka beroleh, apa yang mereka peroleh hanyalah kesenangan di dunia. Thumma ilayna marji'uhum, kemudian mereka akan kembali kepada kami. Thumma nudhiquhumul azab, kemudian kami akan rasakan kepada mereka azab. Azab yang macam mana? Azab syadid, azab yang berat. Bima kanu yakfurun, disebabkan kekufuran yang mereka lakukan. Dan ini sebenarnya di sisi Allah sangat berat. Malah langit dan bumi serta gunung ganang terkesan dengan dakwaan itu. Kita dah baca waktu bulan 12 baru ni lah, bila sebut cerita bab Disember, ayat ni lah kita baca. Surah Maryam ayat 90 kan. Ada 88 sampailah 95. Surah Maryam tu. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, mereka kata Allah Ar-Rahman ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah datang dengan bawa sesuatu benda yang besar. Berat ni benda ni. Apa dia? Pasal mu kata Tuhan ada anak. Takadus samawatu yatafattarna min, hampir-hampir langit itu pecah. Wa tanshaqqul ard, hampir-hampir bumi itu terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung itu hancur berkecai. Anda'au lirrahmani walada, kenapa hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur? Satu je, sebab mereka dakwa Tuhan ada anak. Anda'au lirrahmani walada, dengar je yang tu, hampir gunung pecah, hampir gunung hancur, bumi hampir terbelah, langit hampir pecah. Besarnya dakwaan. Tapi orang yang dakwa tu relax dia.
Malah dia pula kalau kita tengok dekat debat tu mempertahankan Isa tu anak Tuhan. Mari ikut mana pun tak tahu. Dia hanya mengatakan begitu kerana syubhat mereka. Allah Ta'ala kata, tak apalah, dia hiduplah sekejap. Mata'un qalilun. Mata'un fid dunya, kesenangan di dunia sekejap je. Memang tengok dia senang, tapi thumma ilaina marji'uhum, bila kembali kepada Allah, apa yang akan berlaku? Thumma nudhiquhumul 'adzabasy syadid, mereka akan dirasakan dengan azab yang bersangatan pedih, bersangatan yang kita tak pernah tengok lah di atas dunia ni. Walaupun kita tengok azab tu berat, tapi di hari akhirat lagi berat. Jadi kesalahan dengan Allah ni kena letak kesalahan yang paling besar. Okey. Lepas tu kalau orang kata, apakah seorang itu akan dihukum hanya disebabkan perkataan itu? Nah, hanya sebut perkataan Allah ada anaknya, takkanlah kena azab siapa gitu semua sekali. Dia bukan mencuri, dia bukan merompak, dia bukan membunuh orang. Dia tak faham. Kesalahan curi, merompak, judi itu dengan manusia, sesama makhluk. Kita ni kalau balas dengan adik-beradik tak apa. Balas dengan adik-beradik, balas lah. Kecil je balas tu. Pasal apa? Balas adik-beradik. Tapi kalau balas dengan ayah, derhaka dengan ayah, tu cerita besar. Betul tak? Tu baru antara kita dengan ayah kita bersada. Jadi saya bukan nak ambil contoh ayah tu sebagai Tuhan, tidak. Tapi nak sebutnya bagaimana kedudukan sesuatu memberi impak yang besar terhadap kesalahan dengannya. Salah dengan adik-beradik tak sama dengan salah dengan ayah. Salah dengan ayah tak sama dengan salah dengan pemimpin negara. Salah dengan ayah tak sama dengan salah dengan raja. Dan salah dengan raja tak sama dengan salah dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang tu buat salah dengan Allah, benda kecil je pada dia, tapi di sisi Allah sangat besar. Pasal apa? Dia mendakwa bagi Allah ni ada anak. Jadi isunya besar. Walaupun manusia kata oh dia sebut je, memang sebut. Bukankah kita masuk Islam juga dengan sebut? Lisan ni antara anggota yang paling utama, yang dengannya orang boleh masuk syurga, serta dengannya orang boleh masuk neraka. Hanya dengan perkataan kufur. Orang munafik bila sebut dalam ayat Quran, ya, Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Orang musyrikin ni dia kata, bila kita la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Nanti kita balik ke Madinah, orang mulia akan keluarkan orang yang hina. Orang munafik ni dia kata dia orang mulia, sampai nanti di Madinah dia akan keluarkan orang hina, iaitu Nabi dan para sahabatnya. Allah Ta'ala kata, apakah kamu ni mempermain-mainkan ayat-ayat Allah? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mereka kata kami saja ya bergurau je. Orang munafik kata. Allah Ta'ala kata, jangan bagi alasan, kamu telah kufur setelah iman. Dan sebab apa? Sebab perkataannya. Jadi perkataan ni kena hati-hati. Sebab kalau perkataan tu membawa kepada kekufuran, dia boleh mengeluarkan seorang tu dalam lingkungan iman, dan orang tu akan jadi orang sehina-hina orang. Jadi sebab tu perkataan ni kena jaga. Apatah lagi kalau perkataan tu perkataan syirik dan kufur. Perkataan syirik dan juga kufur. Menganggap sesuatu sebagai Tuhan selain Allah, menganggap sesuatu sebagai berkuasa selain Allah, itu sangat berat.
Sebab tu para sahabat ataupun Nabi SAW pesan kepada sahabat tu, orang tu kata Masya Allah wa syi'ta. Rasulullah, apa yang berlaku ni adalah berlaku dengan kehendak Allah dan kehendak Nabi. Nabi kata jangan kata gitu. Qul Masya Allah, kata Masya Allah je. Jangan kata Masya Nabi. Nabi tak ada kuasa bersama Allah. Gitu je orang tu kata. Masya Allahu wa syi'ta. Benda ni berlaku sebab Allah berkehendak dan Nabi juga berkehendak. Nabi kata jangan. Padahal perkataan je. Jadi sebab tu dalam bab perkara-perkara syirik ni kena hati-hati hatta dalam perkataan. Kita takut kita tak sedar. Kalau tak ada kita, bila kita baca bab syirik kecil, perkataan kita ni kadang-kadang bab syirik kecil ni, kalau tak ada dia aku ni mati dah. Kalau tidak kerana dia tolong aku hari tu, habis dah aku. Berapa banyak perkataan kita keluar macam tu. Alhamdulillah lah aku dapat kerja ni. Kalau dia tu tak tolong, tak dapat dah kita ni. Perkataan itu boleh jatuh kepada syirik kecil. Pasal apa? Dia menganggap orang itulah yang memberikan rezeki kepadanya. Patut dia kata Alhamdulillah, muju Allah Ta'ala tolong dengan jalan orang ni. Maknanya dia kena angkat Allah sebagai Tuhan. Sebab tu kita dalam bab tauhid ni, bila kita faham, kita akan hati-hati dalam soal perkataan kita. Nak menyandarkan sesuatu kekuasaan kepada selain Allah, itu benda yang berat. Tak adalah kata orang tu kena ngocak semula, tak. Tapi sebab tu kita kata dia syirik kecil. Syirik kecil ni banyak sangat. Sebab tu riak jadi syirik kecil. Pasal apa? Sebab dia mengangkat dirinya atau mengangkat sesuatu selain Allah setanding dengan Allah. Tapi kalau dia dah sampai sembah orang tu, sembah tu memang syirik besar lah. Kalau dia mengakui memang hakikatnya orang tu yang tolong dia, memberikan rezeki, tu dah jadi syirik besar. Jadi dalam perkataan saja boleh jadi syirik kecil dah. Dan syirik kecil ni bahaya lah, kita pun bimbang. Jadi sebab itu apabila mereka kata Allah tu ada anak, walaupun perkataan tu ringkas, mudah ni, tapi sebenarnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita, memurnikan amalan kita, mengikhlaskan niat kita agar kita ni dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.